Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih pada petang ini, pada tengah hari ini untuk duduk dalam majlis ilmu dan juga dapat kita melaksanakan solat Jumaat sebentar nanti insya-Allah. Sebelum itu mari sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim allazina yunfikuna as-sarra'a wat-dharra'a wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran ayat 134. Makna ayat ini iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan pada masa susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Jadi ayat ini kesimpulannya dapat kita fahamkan bahawa tiga golongan orang mukmin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama iaitu allazina yunfiquna as-sarra'i wad-dharra. Itu orang yang sentiasa menginfakkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia senang dan susah. Jadi kalau dia senang pun lagi mudahlah untuk dia infakkan hartanya. Dan kalau dia susah pun dia berkemampuan untuk menginfakkan hartanya. Walaupun tak banyak tapi sedikit. Tapi sedikit itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi menyebut bahawa aku suka kepada orang yang menderma, orang kaya yang menderma, yang menginfakkan hartanya, dan aku lebih suka kepada orang miskin yang menginfakkan hartanya. Jadi maksudnya di sini, kaya ke miskin ke kita, maka dituntut kita supaya menginfakkan harta kita. Harta di sini maksudnya bukan harta yang milik kita sahaja, bahkan apa segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, itu dikira harta kita. Tenaga kita itu nikmat Allah bagi, itu harta kita. Kita sumbanglah untuk kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Yang kedua dia kata wal kaziminal ghaiz, iaitu orang-orang yang menahan kemarahannya, orang yang tak marah, orang yang sabar. Dia menahan kemarahannya, walaupun dia marah macam mana pun dia tahan, tak mengeluarkan kata-kata yang kesat, tak mencaci dan sebagainya. Ini orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab marah itu ada kepada kita semua. Cuma bagaimana kita nak mengawal marah itu supaya dia menjadi penyakit yang baik kepada kita. Jadi itu yang kedua, maksudnya kita tak bolehlah marah, kita kena menahan kemarahan kita. Jadi hari ini kita tengok ramai orang marah. Dalam Facebook pun dia marah, dalam viral pun dia marah, kan? Jadi seluruh dunia tahu yang dia marah, kan? Sedangkan kemarahan itu merupakan satu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak sayang kepada mereka ini. Jadi untuk jadikan Allah sayang kepada kita, kita kawal marah kita. Bukan tak boleh marah, nak menghapuskan, nak matikan marah tak boleh. Cuma bagaimana kita nak mengawal marah itu. Jadi antara kawalan marah yang kita boleh lakukan iaitu astaghfirullahalazim, banyak
banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dan lain-lain lagi lah, ya. Seperti mana yang dinasihatkan oleh ulama-ulama, insya-Allah. Dan yang ketiga iaitu wal afina 'anin nas, iaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Mana ada manusia tak salah? Semua manusia melakukan kesalahan kecuali Nabi SAW. Ya, jadi atas sebab itu maka kita kena memaafkan. Ini yang dituntut, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain ini pasti ianya akan mendapat, kita katakan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini juga menyebut wallahu yuhibbul muhsinin, yang akhir sekali, bahawa Allah suka kepada orang-orang yang buat baik. Yang atas tiga perkara itu semua baik. Semua buat baik. Tak ada buat infakkan harta tu buat baik, marah, menahan kemarahan buat baik, ya. Kemudian memaafkan orang juga merupakan buat baik. Ini dalam ayat inilah disebutkan tiga perkara itu. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita. Kenapa kita suka orang suka kita? Kalau adik-adik lah, tentu suka kalau mak suka kita, kalau ayah suka kita. Kenapa? Bila kita suka, bila orang suka kita, kita akan mendapat nikmat. Nikmat kita dapat. Allah sayang, mak kita, ibu kita sayang kepada kita. Dia bagi nikmat, ya, nikmat. Maksudnya apa yang nikmat yang Allah bagi kepada dia bagi kepada kita. Bahkan kadang-kadang yang nikmat Allah bagi kepada dia pun dia bagi kepada kita. Itu yang dimaksudkan kelebihan yang kita kendaki orang tu kasih kepada kita. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia kasih kepada kita, maka pasti kita akan mendapat rahmat, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu diterjemahkan dalam bentuk nikmat yang banyak kita akan dapat. Hati senang, rezeki murah, badan sihat, itu nikmat yang Allah bagi kepada kita, ya. Kerana Allah suka kepada kita. Untuk Allah suka kepada kita, maka kita kena buatlah tiga perkara tadi yang disebutkan tadi, ya. Sedekahlah sedikit. Di masjid ni ada buat program sikit, kan, infaklah. Satu kali Jumaat RM1 ke RM2 ke, kan, tak kisahlah, supaya dia jangan hilang di tempat lain tapi hilang dalam tabung masjid. Dah ada lah infak yang kita dapat, walaupun sedikit. Tapi yang sedikit itulah yang akan menyelamat kita di hari akhirat. Kadang-kadang yang sedikit ni orang buang itu saja, dia tak pandang sangat, tapi yang sedikit itulah yang akan menggenapkan 1,000,000, yang akan menggenapkan RM1,000, kita katakan. Baik, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ada kisah tentang ayat ini. Saya tutup dengan kisah ini. Ada satu kisah yang diceritakan oleh sahabat, ya, tentang ayat ini, iaitu ayat berkaitan dengan marah inilah. Jadi seorang hamba, ya, seorang khadam ni, dia membawa hidangan kepada tuan dia. Bila dia bawa hidangan kepada tuan dia, nak sampai depan tuannya itu, hidangan tu terjatuh. Bila terjatuh, maksudnya tumpahlah, kenalah kapet, kita katakan, depan tuannya itu. Tuan ni tentu marah, kita pun marah, tuan tu marah. Kenapa jadi begini keadaannya? Marah tuan tu kepada khadamnya tadi. Bila tuan tu marah, khadam tu kata apa? Tuan, ya, tuan ingat tak ayat Al-Quran yang Allah sebut, yang Allah firmankan? Tuan tu tanya, apa dia ayatnya? Wal kaziminal ghaiz. Kawallah marah. Kawallah marah, maksudnya tahanlah marah. Itu ayat Quran yang disebutkan. Dan bila dia dengar khadam tu kata macam tu, dia kata, aku maafkan engkau lah. Itu tak marah lah, ya? Dia tak marah, aku maafkan engkau, dia kata. Aku menahan kemarahan aku. Dia kata, tak apalah, aku tak marah lah kepada kamu, aku menahan kemarahanku. Kemudian dia sambung lagi, khadam ni sambung lagi, dia kata wal afina 'anin nas, ya. Apa dia wal afina nas? Iaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi khadam tu buat salah lah, kan? Jadi dia kata wal afina 'anin nas. Maka tuan dia kata, bila dengar ayat itu, tuan dia kata, aku maafkan engkau lah, kan? Aku maafkan engkau.
Kan. Kemudian selepas itu bila disebut begitu, maka Khadam tu sambung lagi ayat ini. Dia kata apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Bila dia sambung ayat tu wallahu yuhibbul muhsinin, dia dengar perkataan itu, maknanya dia kata Allah, ya, ingat dia kata Allah mengasihi orang-orang yang buat perkara-perkara yang baik. Perkara yang baik yang tadi tu yang dia buat tu Allah sayang kepada dia. Maka Tuhan tu kata apa? Tuhan tu kata aku merdekakan engkau. Aku merdekakan engkau. Bahkan bukan aku merdekakan engkau, aku ihsankan engkau, aku infakkan harta aku sebanyak 1,000 dinar. Aku infakkan 1,000 dinar, ya, kepada kamu kerana ihsan aku kepada engkau. Dia kata begitu. Ini ayat ini nak menjelaskan kepada kita. Jadi tuan tadi itu orang yang beriman, bila dengar tentang menahan kemarahan, dia tak marah. Bila dengar tentang maafkan, dia maafkan. Bila dengar tentang infakkan harta, langsung dia tak sayang kepada harta dia. 1,000 dinar dia bagi kepada hambanya. Dia tak sayang dengan kesenangan yang dia dapat. Hamba tu satu kesenangan bagi dia. Duit yang banyak pun satu kesenangan bagi dia. Dia tangguh buang benda itu. Sanggup tak menerima nikmat itu. Kerana apa? Kerana dapat nikmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kasih sayang Allah itu akan mendapat rahmat yang lebih banyak lagi daripada itu. Dia kata la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah. Bukan 1,000 dinar tadi tu hilang, maksudnya akan hilang. Allah akan tambah lagi. Bukan RM1, RM2 yang hilang dalam tabung masjid tu kita kata hilang. Tidak, tapi Allah tambah lagi dalam bentuk nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sikit tazkirah ini dapat kita orang kata memahaminya tentang amal ibadat yang kita perlu lakukan untuk mendapat, iaitu kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kasih sayang Allah itu sangat diperlukan untuk kehidupan kita dunia dan juga kehidupan kita di hari akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.